mungkin memberitahu pemain bahawa lupakan kekalahan di tempat sendiri untuk seketika dan fokus kepada kekalahan di tempat lawan, dan ini merupakan perlawanan di tempat lawan. Tetapi Kelantan perlu ingat bahawa kemenangan mereka menentang PKNS dan Felda. Vijay, sakan awal yang dilakukan oleh pasukan Perak. Baru saja kita nak memperkatakan tentang sepak mula. Dan jika beliau tidak menjaga line, kemungkinan besar kebanyakan hantaran itu akan tersisir. Jadi Perak Zakwan dapat melepasi. Bagaimana kedudukan ini untuk Perak? Peluang sekarang ini untuk Perak. Gol jaringan yang dilakukan oleh Mirchaf. Agak menarik di Stadium Perak Ipoh. Jadi Vladislav Mirchaf sudah pun merubah kedudukan hasil tandukannya untuk memberikan peluang untuk Kelantan. Gadar terus ditangkap dengan begitu keras sekali oleh penjaga gol pasukan Perak. Tidak setepat yang dengan keinginan dia. Cuma kita lihat bagaimana peluang dan ruang yang dimiliki oleh Kelantan. Nusik Khoyum dirampas kembali oleh Khoyum. Ditarik pula kali ini oleh pemain Perak, iaitu Amirul Azan Azna, setelah dia melihat Khoyum mungkin berpeluang untuk mengancam. Mungkin dia akan membuat sebuah hantaran yang bagus. Cantik kali ini tandukan yang dilakukan. Dan keadaan yang mungkin membahayakan pintu gol. Sukan kita lihat Gadar sekali lagi biasa Kalam tidak mahu membiarkan jauh daripada. Cantik kali ini Gadar untuk Kelantan. Cantik kali ini Gadar dapat juga menyamakan kedudukan pada minit ke-37 dalam satu situasi dan gerakan yang begitu menarik sekali. Akhirnya Gadar memberikan gol penyamaan untuk pasukan Kelantan pada minit ke-37. Jadi kembali terikat kedudukan di Stadium Perak Ipoh, Vijay. Perubahan-perubahan yang semakin menarik. Mungkin Zahasmi juga turut lega dengan jaringan penyamaan yang dilakukan oleh Gadar. Agak jauh sepakan yang dimiliki oleh pasukan Perak ini, tetapi mungkin Hafiz Kamal memiliki strategi agak berbeza kali ini. Tinggi terus ditangkap dengan begitu baik sekali oleh Muhammad Ramadan Abdul Hamid. Biarpun nampak Thiago datang meluru dengan pantas untuk mengasak pintu gol pasukan Kelantan. Ramadan mengalami sedikit kecederaan di bahagian bahu sebelah kiri untuk Amirul Azhan. Jadi terlepas dirampas oleh Gomis. Tidak offside kali ini. Gadar, masih lagi Gadar berdepan Syarul Kalam. Gadar ditinggalkan untuk Badin Razi. Peluang sekarang ini untuk pasukan Kelantan. Khairul Izwan. Sayang sekali. Rempatan yang kencang dilepaskan oleh Khairul Izwan. Kita nantikan apakah tindakan-tindakan yang mahu dilakukan oleh pemain-pemain Perak dan juga Muhammad Ramdan Abdul Hamid. Bagaimana dia mengawal pintu golnya. Cantik. Skuisan. Dapat juga dikuis oleh, kalau tidak salah dari pandangan saya, Yasir Pinto, yang dapat juga melakukan tolakan ke arah pintu gol pasukan Perak. Kita lihat kebahagiaan Fapoh ditolak oleh Ramadan, kemudian cuba tolak masuk oleh Yasir Pinto. Ya, Gomis melakukan blok yang cukup penting di situ. Kalau bukan bloknya, Perak sudah mendahului. Satu lagi ke bahagian tengah. Syarul Kalam juga turut terbabit untuk naik ke atas membantu rakan-rakan di bahagian atas. Referee mungkin tidak akan bergajah untuk melayangkan kad kuning kedua dan seterusnya kad merah. 8 minit saja di skor masa kedua. Jadi peluang untuk Gadar. Gol untuk Kelantan. Jaringan kedua Gadar pada malam ini untuk meletakkan Kelantan di depan setelah mereka ditinggalkan oleh Mirchaf jaringan pertama. Mereka menyamakan kedudukan pada minit ke-38. Kemudian Gadar meletakkan Kelantan di depan sekarang ini pada minit ke-83. Jadi semakin menarik, Vijay, apa yang berlaku, apa yang dipersembahkan oleh pasukan Kelantan pada malam ini. Sesuatu di luar jangkaan barangkali. Menarik sekali jaringan yang dilakukan oleh Muhammad Gadar ini. Boleh kita dengar untuk mengiringi perjalanan pasukan Kelantan. Sekali lagi berpeluang pasukan Kelantan. Bagaimana keadaan ini? Nampak sekali jelas
Bagaimana BJ melihat keadaan ini, BJ? Saya melihatkan dia satu penalti kerana goalkeeper telah menjatuhkan pemain serangan Kelantan. Kalau tidak salah dari pandangan saya, Muhammad Jainal Ashraf Abdullah. Kita lihat sekali lagi bagaimana VJ keadaan. Jainal Ashraf dia cuba masuk, dia dapat melepasi penjaga gol pasukan Perak Muhammad Hafizul Hakim. Kemudian dia dihalang, ditolak barangkali mungkin. Berdepan dengan Hafizul, penjaga gol pasukan Perak berusia 23 tahun. Gadar! Gol ketiga untuk pasukan Kelantan. Jadi hat-trick untuk Gadar, meletakkan Kelantan lebih selesa sekarang ini dengan 3 gol, BJ. Ya, buat masa ni dengan 3-4 minit tinggal, saya rasa Kelantan sudah pun mendapat lead yang cukup untuk menghabiskan perlawanan ini. Dan inilah hasil apabila Kelantan mengubah strategi mereka pada second half. Kita masih ingat pada 25 Februari mereka di depan 2-0 ketika berdepan Feldah, kemudian disamakan Feldah. Mereka di Perak malam ini di depan 1-0, kemudian 3 gol. Satu lagi insiden yang barangkali mungkin tidak mahu kita lihat berlaku di antara Zakwan Adaha dan juga Tina Karen dalam keadaan dan situasi yang mungkin menekan pemain-pemain Perak setelah mereka ketinggalan dengan 3-1. Kita mengharapkan Muhammad Nafis Abdul Wahab, pengadil perlawanan pada malam ini, dapat mengawal suasana ini agar tidak berlarutan. Tina Karen harus lebih bersabar. Kelihatan dua kapten pasukan Kelantan dan Perak Zakwan perlu react. Ini berbalik kepada frustration yang kita baru. Dulu kepada gerakan ini, betul, akhirnya memberikan gol kedua untuk pasukan Perak. Sambil kita memperkatakan insiden-insiden yang berlaku pada malam ini, Mirchaf memberikan gol kedua untuk pasukan Perak dalam waktu tambahan. BJ, inilah keadaan yang harus terus dipertahankan oleh pasukan Kelantan. Jika tidak mahu situasi-situasi ini berlaku, kita lihat bagaimana set piece sepakan yang dilakukan oleh Hafiz Kamal, kemudian bermula daripada Tiago, tindakan susulan. Mirchaf tidak mempersiapkan peluang kerana bola hadir di depan kakinya dan beliau meletakkan bola itu di dalam pintu gol pasukan Kelantan untuk memberikan jaringan yang kedua. Sekali lagi, BJ, kita lihat keadaan ini. Tiago pun sekali lagi memberi masalah kepada pertahanan Kelantan, dan gol ini akan menghidupkan peluang Perak walaupun masih tinggal hanya 2 minit. Jadi keadaan 3-2 setelah Mirchaf melakukan jaringan pada minit ke-92. Peluang untuk Indra. Biarpun satu percubaan yang baik, tetapi sedikit saja di sebelah kanan pintu gol pasukan Perak. Di penghujung bisa Indra Putra Mahyudin sudah boleh kita nampak keyakinan yang semakin terpancar, yang mahu dibuktikan bahawa faktor umur bukanlah penghalang. Peluang Daniel Achar sekarang ini. Bagaimana keadaan untuk Kelantan? Peluang untuk Indra. Gol keempat untuk Kelantan. Indra Putra Mahyudin. Dia berjaya untuk mencetak nama sebagai penjaring pada malam ini. Gol keempat yang disumbangkan oleh Indra Putra Mahyudin. 35 tahun BJ. Usianya, tetapi kelibatnya, aksinya masih lagi mengagumkan.